Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Sekolah awal pagi, saya memberikan pencerahan tentang fitnah yang sedang dijajah oleh pimpinan ataupun salah seorang pemimpin daripada Parti PAS, ya, ahli Parlimen Pasir Mas, sahabat semua, yang cuba untuk menyebarkan fitnah dan mengelirukan rakyat berkaitan dengan subsidi petrol RON 95 yang sebenarnya baru saja diumumkan oleh Perdana Menteri, belum pun dilaksanakan, tetapi kenyataan daripada ahli Parlimen PAS ini mengatakan kononnya subsidi RON 95 sudah ditarik, ya. Dan apa yang menjadikan ia berbau fitnah, kerana katanya subsidi minyak RON 95 ini sudah ditarik. Hakikatnya sahabat semua, belum pun dilaksana bagaimana ia ditarik. Dan satu lagi, subsidi ini bukan ditarik, dia cadangannya adalah untuk mensasarkan ya kepada mereka yang layak, khususnya ya golongan B40, golongan miskin tegar, rakyat kebanyakan dan sebagainya. Tetapi inilah fitnah yang sedang dijajah oleh pemimpin-pemimpin daripada PAS, yang sedang diviralkan oleh walaun-walaun di luar sana. Jadi sahabat semua, hari ini Setiausaha Politik Kewangan kepada Perdana Menteri menyekolahkan ahli Parlimen Pasir Mas ini, kerana kelihatannya beliau ini agak bodoh dan bangang, atau sengaja untuk kelihatan bodoh. Yang penting menyebarkan fitnah, yang penting menjajah fitnah dan sebagainya. Mungkin itu yang mereka cuba lakukan, sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini sekali lagi saya ingin memberikan sedikit pencerahan ya kenyataan daripada Setiausaha Politik Kewangan kepada Perdana Menteri. Katanya usah sebar naratif palsu penyasaran subsidi RON 95, kata pembantu Anwar ataupun Setiausaha kepada Datuk Seri di Kementerian Kewangan, iaitu Muhammad Kamil Abdul Munim. Tegur ya seorang wakil rakyat PAS, tidak sebut usaha kerajaan henti 40% bahan api subsidi yang dinikmati golongan T15 dan juga warga asing yang bekerja dalam negara kita, ya. Dan dakwaan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari berhubung cadangan kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi petrol RON 95 pada pertengahan tahun depan dilihat cuba mewujudkan naratif palsu bagi mengelirukan rakyat. Setiausaha Politik Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, sebagai seorang pemimpin, Fadli seharusnya memahami dan meneliti cadangan itu secara menyeluruh sebelum mengeluarkan kenyataan yang bersifat separuh masa. Mengapa Fadli katanya tidak menyebut sekali ya subsidi penyasaran berkenaan lebih tertumpu kepada usaha untuk menghentikan penggunaan 40% bahan api bersubsidi oleh golongan T15 dan warga asing. Itulah ibu segala isi cadangan kerajaan. Malah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar telah menegaskan jaminan 85% rakyat terbanyak tidak akan terkesan dengan cadangan itu. Perkara itu tidak diceritakan. Yang diceritakan ialah kisah separuh masa, iaitu kerajaan nak tarik subsidi, katanya dalam kenyataan. Dan Jumaat yang lepas, ini kenyataan daripada Fadli yang merupakan ahli Parlimen Pasir Mas, dalam catatan di Facebook mendakwa jangkaan penarikan subsidi RON 95 dilaksanakan selepas kemenangan Barisan Nasional pada PRK Makotah pada 28 September menjadi kenyataan. Kamil berkata, hingga kini pembangkang bukan sahaja gagal memberikan kritikan membina, sebaliknya kerap mewujudkan spekulasi jahat, membangkitkan kebencian rakyat terhadap kerajaan. Tambah lagi, kerajaan berdepan cabaran dan asakan berlandaskan fitnah dan kecaman kerana hasutan mereka membangkitkan emosi, sikap prasangka serta kebencian dan bukannya menggunakan pertimbangan rasional, katanya. Dalam pada itu beliau berkata, rakyat tidak perlu bimbang kerana ketetapan dibuat kerajaan berhubung penyasaran subsidi berkenaan bertujuan untuk membetulkan ketimpangan amalan subsidi pukal yang memberi manfaat kepada golongan kaya dan juga warga asing. Malah kerajaan juga menegaskan penjimatan itu akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, terbanyak membiayai pembangunan kemudahan pendidikan, kesihatan serta pembangunan pengangkutan awam di dalam negara ini, katanya. Jadi itu jawapan dan juga pencerahan daripada Setiausaha Politik ya kepada Perdana Menteri di Kementerian Kewangan. Jadi jelas
bahwa apa yang sedang dicuba dilakukan oleh pembangkang, seperti mana kenyataan daripada ahli Parlimen Pasir Mas ini jelas dan nyata, sahabat semua. Yang pertama, katanya ditarik balik subsidi RON 95. Ya, bagaimana ditarik balik, sahabat semua? Persoalannya, kenapa dia boleh buat tuduhan sebegitu sedangkan perkara ini belum pun dilaksanakan? Kalau belum dilaksanakan, maksudnya tidak ada perkara yang ditarik. Subsidi masih ada. Dan katanya subsidi RON 95 itu ditarik. Berkaitan dengan subsidi, ya, dia bukan ditarik balik. Cadangan yang diumumkan oleh Perdana Menteri adalah untuk menyasarkan. Menyasarkan maksudnya 85% rakyat Malaysia yang akan disasarkan mendapat subsidi ini, ya, dibanding dengan 40 lebih peratus, yaitu daripada golongan yang berpendapatan tinggi, ya, T15, ya, gaji puluhan ribu, ratusan ribu, dan juga warga asing yang bekerja yang gajinya lumayan yang ada di Malaysia. Sekarang ini mereka menikmati, ya, apabila bayar minyak, mereka juga menikmati subsidi daripada kerajaan, yang sepatutnya subsidi ini hanya untuk mereka yang layak, rakyat Malaysia dan kebanyakannya. Tapi kita tahu inilah kerja pembangkang, terutamanya PAS. Ya, sebut saja PAS ini dia sangat sinonim dengan fitnah. Sebut ya fitnah, ya, mereka sangat sinonim dengan parti PAS. Sekarang ini sebut ya fitnah sinonim dengan Perikatan Nasional, sebab Bersatu dan Gerakan ini sudah bekerjasama dengan PAS. Mereka sudah belajar bagaimana untuk menggunakan fitnah ini sebagai alat politik mereka. Itu pandangan saya, sahabat-sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen, ya, di dalam ruangan komen. Jadi inilah pandangan saya berkaitan dengan isu ini, sesuatu yang amat memalukan. Tugas hakiki, ya, ahli parlimen ini untuk menyuarakan keresahan rakyat, untuk menyuarakan kebimbangan rakyat, untuk menyuarakan masalah-masalah rakyat di kawasan, di parlimen mereka. Tetapi sebaliknya yang berlaku, sahabat semua. Apa yang mereka lakukan, mereka jadikan jawatan ataupun lantikan mereka sebagai yang berhormat ini untuk kepentingan, dengan menggunakan menunggang isu bangsa dan agama untuk kepentingan politik mereka, karier politik mereka, supaya poket mereka tidak kosong, supaya mereka boleh setiap bulan mendapat puluhan ribu gajinya, sahabat-sahabat semua. Hakikatnya apa yang mereka lakukan itu bukanlah memberi manfaat kepada rakyat di kawasan mereka, melainkan dengan menyemai kebencian, menghasut rakyat untuk membenci kerajaan hari ini. Yang pada hakikatnya hari ini, sahabat semua, ekonomi kita berada pada landasan yang tepat. Negara-negara ASEAN yang berjiran dengan kita seperti Thailand menganggap negara kita adalah pesaing yang bahaya, dangerous, pesaing yang begitu hebat, ya, dalam pelaburan, ekonomi dan sebagainya. Begitu juga dengan Indonesia. Walaupun presiden yang baru saja dilantik ini dan Datuk Seri berkawan baik, presiden Indonesia ini menganggap Datuk Seri sebagai abangnya, tetapi mereka juga, media di Indonesia menganggap bahwa negara kita adalah negara yang pesat berkembang dengan pelaburan-pelaburan yang begitu tinggi nilainya masuk di dalam negara kita. Tapi malangnya, sahabat semua, perkara ini tidak dilihat oleh ahli parlimen daripada PAS khususnya. Kerana apa? Kerana dengki. Kerana apa? Kerana hasad, dengki, dan juga hati mereka yang hitam daripada warna hitam itu, sahabat semua. Amat-amat memalukan. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapak pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian jadi daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.